Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mana dilihat sebagai menderhaka kepada Raja-Raja Melayu. So apa yang kita tahu baru-baru ini, Sultan Selangor merasakan bahawa menzahirkan duka cita kenyataan Abdul Hadi. Tetapi apa yang saya lihat di sini tidak ada daripada pemimpin-pemimpin PAS ataupun kalangan-kalangan walaon, kalangan-kalangan mereka yang berada dalam kerajaan yang sebelum ini begitu lantang menyerang. Apabila perkara ini berlaku, saya tak nampak pula mereka yang duk melaungkan tidak nak berganjak seinci pun kalau ada orang menyentuh tentang isu agama, tentang isu perkauman, melibatkan orang Melayu juga. Dan akhirnya hari ini apabila orang seperti Hadi Awang membuat tomahan ataupun boleh kita katakan sebagai menderhaka, semua duduk berdiam. Jadi apakah pendirian mereka ini semua? Inilah lalang. Apabila kena batang hidung sendiri duduk diam, tak nak ulas. Saya tengok blogger-blogger mereka, cyber trooper mereka yang begitu lantang apabila isu ngakomeng, isu tiong, mereka melompat seperti kera macam kera kena belacan. Benda yang baik untuk negara, benda yang tidak ada kena-mengena sangat pun, yang boleh menguntungkan dari sisi kita nak mempromosikan negara. Mereka macam orang gila apabila sampai bergetar tangan untuk nak buat media, untuk nak menunjukkan mereka jago, seolah-olah mereka samseng. Tapi bila Hadi membuat kenyataan dengan kita tahu melibatkan isu agama dan mempersoalkan Raja-Raja Melayu, yang kita lihat apa yang berlaku, sehingga kan Sultan Selangor murka dengan kenyataan Hadi ini. Di sini Selangor Lawyer Office dalam kenyataannya memaklumkan, iaitu Sultan Sarifuddin menyifatkan Hadi tidak membaca menyeluruh dan mendalam titah ucapan baginda semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam. Susulan itu baginda berkenan mengutus pucuk surat kepada beliau Hadi Awang menerusi Pesuruh Jaya PAS Negeri Selangor Datuk Dr. Abdul Halim. Dan menurutnya kenyataan Abdul Hadi secara sinis mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap-sikap raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata, dianggap tidak bersesuaian serta tidak beradab dari sudut budaya Melayu yang sentiasa menghormati dan memelihara adab ketika menyuarakan pandangan dan nasihat kepada Raja-Raja Melayu. Hadi ini dia duk cerita tentang jangan ingat kepentingan dunia semata-mata. Hadi baik cermin muka dia sendiri, kerana Hadi sendiri bagai orang gila. Kalau Hadi tak kejar kepada jawatan dan kepentingan dunia, Hadi tak sibuk nak jatuhkan kerajaan. Kerajaan yang terbentuk mana-mana pun pemimpinnya Melayu. Kenapa Hadi sanggup tebuk atap dan menjadi kerajaan pada PRU ke-14, dan di dalamnya kalau kita tengok Hadi Awang mendapat jawatan Duta Khas Bertaraf Menteri, untuk apa? Dia tak buat kerja juga. Apa Abdul Hadi Awang ni merasakan bahawa apabila mendapat jawatan bertaraf menteri seperti itu dan tak buat kerja boleh dianggap sebagai halal? Hadi Awang sendiri ponteng masuk parlimen. Kalau dah tahu sakit, kalau dah tahu tua nyanyok, berhentilah jadi ahli politik, duduk dekat rumah, pencen lagi bagus. Jangan keluar kenyataan yang akhirnya menyinggung kepada raja-raja. Ini kalau berlaku dengan parti DAP ataupun kaum-kaum lain, kamu orang semua menggigil. Jadi saya nak tanya dekat Akmal Saleh yang duk kerja menyerang kerajaan walaupun sebagai sayap dalam parti UMNO itu sendiri. Saya nak tanya dekat Badut, saya nak tanya dekat Papagomo, saya nak tanya dekat mana-mana lagi. Siapa lagi? Si Salim ke apa, ke Sawik ke apa, ke semua mereka ni, YB Viral ke semua ni. Kenapa apabila Hadi keluar kenyataan kamu orang duduk berdiam? Ratu Biawak semua ni, mana pergi kamu orang ni? Mana perginya semboyan? Ramai orang cari semboyan sekarang ni. Semboyan ataupun sembunyi, saya tak tahulah. Ada yang peta lah, peta pun dah jadi petai dah. Jadi benda-benda ni apabila melibatkan pemimpin mereka yang mereka suka, maka mereka akan diam. Semua benda yang kerajaan buat tak betul, tapi yang mereka buat sampai kita tengok menderhaka pun dibiarkan. Perkara ni kalau saya lihat mereka ini hanya nak mencari
kepentingan sendiri. PAS, pemimpin PAS, berapa ramai yang membeli flat kereta? Berapa ramai pemimpin PAS yang bermewah-mewah menggunakan kereta mewah? Jadi bukankah ini juga melihat dalam kepentingan dunia? Hadi Awang sendiri menggunakan kereta apa? Rumah berapa biji? Itu hasil daripada mana? Jangan cerita kepentingan dunia. Ahli parlimen PAS, ahli parlimen Bersatu, ahli parlimen yang ada di dalam negara ini, baik kerajaan, baik pembangkang, duit kamu orang dibayar oleh rakyat, gaji kamu dibayar oleh rakyat. Jadi tak payah nak bercerita tentang isu jangan melihat kepentingan dunia semata-mata. Kalau Hadi Awang sekarang ini tidak mementingkan kepentingan dunia, Hadi Awang mudah aja. Jangan jadi ahli parlimen, buat bisnes ke, ataupun berhenti ya, daripada politik hari ini. Kerana kamu makan duit rakyat. Kamu berniaga lah. Kalau kamu betul-betul. Ataupun kamu jangan bermain dengan politik. Jadi hari ini, pengulas-pengulas mereka ini, pada saya dah berat sebelah. Yang mana hanya menipu rakyat. Tak ada satu orang pun nak gegar-gegar nak melawan Hadi. Patut hari ini, semua blogger-blogger mereka ni bercakap tentang Hadi ni. Dah terang-terang menderhaka. Bukan 2 kali, 3 kali. Dah banyak kali. Ini saya tengok lagi. Geng-geng peta ni nak pergi cerita. Bangsa Malaysia ni. Baca siapa yang mula-mula nak buat bangsa Malaysia ni dulu. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang sekarang ni kamu orang semua jadi baruah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad tu. SG4 lah konon. Tak tahu SG4 apa. Saya pun nak tengok SG4 ni rancaknya macam mana nanti. Saya tengok 1 tahun cerita SG4 ni macam tu juga. Kata jangan resis. Tapi mereka cukup resis. Salahkan orang ni. Apabila Tiong menurunkan pangkat penjawat awam daripada KP kepada timbalan, marah. Mengatakan Tiong ini suka hati melantik orang dan sebagainya. Ngakomeng. Isu kampung baru Cina. Sebenarnya mereka ni tak tahu nak berfikir daripada bangsa lain. Jadi otak mereka bermain dengan sentimen, iaitu kaum Melayu terbesar. Dan sehingga kan begitu ekstrimnya mereka ni nak claimkan Malaysia ini milik satu kaum. Tak boleh. Sabah dan Sarawak tak akan bagi. Sabah dan Sarawak akan gunakan MA63. Please lah. Saya orang Sarawak dan saya percaya orang Melayu Sarawak pun tak akan mengakui bahawa Malaysia ini milik orang Melayu. Wilayah Sabah dan Sarawak saya nak beritahu 60%. Yang Semenanjung tu baru 40% keluasan dia. Lebih baik bersatu padu untuk kita bangunkan negara ni. Nak tengok mana geng-geng ni, puak-puak ni. Dulu semboyan bukan main lagi, macam gigil macam ni. Isamuddin mana? Keris Isamuddin mana? Mana pejuang-pejuang ni apabila Hadi terang-terang menderhaka kepada raja? Mana? Jadi tak payahlah nak tunjuk Samseng tai kucing. Ni puak-puak ni kalau datang Sarawak kesumpit aja tu. Kat Sebadan tu kalau dekat Sarawak tu, kalau dekat Sebadan tu banyak senapang angin. Nak tahu? Perangai semua macam beruk. Main sentimen kaum, kata orang resis, mereka ni lah yang resis. Mana mereka apabila Hadi terang-terang derhaka kepada titah yang beragung? Mana? Pembohong semua. Jadi itulah ulasan saya. Biar kita tengok. Inilah mereka-mereka yang menjadi walaon, yang menjadi bangang, ikut dengan parti PAS Bersatu ini. Tak ada hala tuju. Mereka hanya sokong membabi buta. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.